Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan, dapat kita sama-sama sekali lagi menyambung perbahasan daripada Sunan Abi Dawud. Dan malam ni kita masih lagi pada Kitabut Taharah, iaitu bab berkaitan dengan bersuci. Dan kita masih lagi juga berada pada bab yang pertama, iaitu bab At-Takhalli 'inda qada'il hajah, iaitu bab menyendiri ketika mana membuang hajat. Jadi kita mulakan dengan baca dua hadis yang terdapat pada bab yang pertama ni. Jadi kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi qala haddatsana Abdul Aziz yani ibn Muhammadin an Muhammadin yani ibn Amr an Abi Salamah an al-Mughirah bin Syu'bah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعده. قال حدثنا مسدد بن مسرهد أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. Jadi ini dua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud untuk bab yang pertama bagi kitab yang pertama, iaitu Kitabut Taharah, iaitu kitab At-Takhalli 'inda qada'il hajah. Maksud dia yang disebutkan oleh pensyarah bagi kitab Bazlil Majhud, syarah kepada Sunan Abi Dawud ni, At-Takhalli ay ad-dukhul fil khalwati wat-taba'udi 'anil nas, iaitu masuk secara bersendirian ataupun duduk secara bersendirian, wat-taba'udi 'anil nas, dan menjauhkan diri daripada manusia. Hadis ni kalau kita tengok, Al-Imam Abu Dawud dia riwayatkan daripada perawi yang pertama, iaitu Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi ni, nama benar dia ialah Abu Abdurrahman. Nama gelaran dia, nama betul dia ialah Abdullah bin Maslamah. Kunyah dia ialah Abu Abdurrahman al-Madani, maknanya dia duduk di Madinah, al-Basri, dan berasal juga daripada Basrah. Asalnya dia daripada Basrah, kemudian dia pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Sebab tu Al-Qa'nabi ni antara nama besar yang menjadi perawi kepada kitab Muwatta' Imam Malik. Kata para ulama, thiqatun abid, dia seorang yang thiqah, yakni dipercayai, abid, suka buat ibadah. Wathaqahu al-Ijli wa Abu Hatim wa Ibn Qani', dan telah dithiqahkan Al-Qa'nabi ni oleh Al-Ijli, salah seorang tokoh dalam ilmu rijal hadis, dan juga Abu Hatim Ar-Razi dan juga Ibn Qani', dan dia ni wafat pada tahun 221 Hijrah di Makkah. Kalau kita tengok, ada satu riwayat berkaitan dengan Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni sebelum dia jadi ahli hadis.
dia melazimi Imam Malik selama lebih kurang 20 tahun. Sehingga dia digelar sebagai Rahib Al-Qa'nabi. Ar-Rahib ni maksud dia orang yang kuat buat ibadah dan orang yang melazimi Imam Malik secara rapat, maknanya follow rapat dengan Imam Malik. Dan dia ni memang digelar sebagai perawi bagi kitab Muwatta' Malik yang paling atas berbanding yang lain. Sebab kalau kita tengok dalam penulisan kitab Muwatta' Imam Malik ni, dia ada beberapa riwayat daripada anak murid Imam Malik. Antara yang pertamanya ialah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi ni, maknanya riwayat daripada Al-Qa'nabi. Yang kedua daripada Al-Laythi, dan yang ketiga daripada Asy-Syaibani. Asy-Syaibani ni adalah murid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Dia seguru dengan orang kata apa, Imam Abu Yusuf. Ini antara tokoh-tokoh lah. Okay. Dan dia ni sebelum dia jadi ahli hadis, ada riwayat, walaupun riwayat ni dipertikaikan cerita dia betul ataupun tidak. Dia ni ialah seorang yang berkawan dengan kawan-kawan yang biasa-biasa. Maknanya kawan-kawan muda dia ialah kawan-kawan yang suka melepak. Dan kalau kita tengok, sehinggalah dia tu bertemu dengan satu orang tokoh hadis di Basrah, nama dia Syu'bah. Nama dia Syu'bah. Waktu tu dia bersama dengan kawan-kawan dia. Bila mana dia tengok datangnya Syu'bah, dia tak kenal Syu'bah ni. Kawan dia kata, dia tengok orang ramai, dia kata sebab apa ramai orang? Maka kata kawan dia, itulah Imam Syu'bah. Dia pun kata, Syu'bah. Apa dia Syu'bah ni? Syu'bah ni apa dia? Okey. Jadi kawan dia kata, Syu'bah ni ialah tokoh hadis. Dia riwayat hadis. Okey. Jadi bila mana dia dengar lagu tu, dia pun pergi jumpa rapat dengan Imam Syu'bah. Mana dia masuk dalam kumpulan orang yang ramai yang sedang memuliakan Imam Syu'bah. Dia pun pegang cekak baju Imam Syu'bah. Dia kata hadis ni. Sebelum pada tu dia kata hadis ni, berikan aku hadis Nabi. Maka Imam Syu'bah tengok di atas bawah dia ni tidak ada ciri-ciri meriwayatkan hadis. Jadi kata Imam Syu'bah ni, dia kata la uhaddithuka bi hadisi Rasulillah. Aku tak akan beri pada kamu hadis Rasulullah. Lepas tu dia cekak baju Imam Syu'bah, dia kata hadis ni au ujarrihak. Berikan aku hadis ataupun aku cederakan kamu. Lalu Imam Syu'bah ni dia baca satu hadis. Saya tak ingat matan hadis tu. Cuma hadis tu ialah hadis yang berbunyi fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi, sekiranya kamu tidak malu, kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Bila mana dia dengar hadis tu, dia yang tengah pegang pisau nak tikam Imam Syu'bah ni, pisau dia terjatuh. Hadis tu menjadi teguran yang tajam bagi dia. Sehingga hadis tu menjadi periwayatan dia dan juga titik permulaan untuk dia berubah. Akhirnya dia balik ke rumah dan dia beritahu kepada mak dia, aku nak berhijrah, maknanya menuntut ilmu. Dan bila mana kawan-kawan aku datang, tanya aku, kata aku dah keluar daripada Basrah. Jadi dia pun melazimi Imam Malik dalam tempoh yang agak lama. Maknanya titik perubahan. Sebab tu kalau tengok hadis Nabi ni, walaupun dia tidaklah setinggi Quran, hadis kedudukan, tapi hadis itu juga boleh menjadi titik tolak kepada perubahan manusia. Okay. Jadi bila mana dia melazimi Imam Malik dalam tempoh yang agak lama, orang pun kenal lah dia ni daripada Basrah. Lalu orang pun tanya dia, sebelum datang jumpa kepada Imam Malik ni, tak pernah ke belajar berguru dengan Syu'bah? Bila mana sebut nama Syu'bah ni, dia teringat peristiwa dia cekak baju imam tu. Dia kata ada pernah berguru dengan Syu'bah, tapi satu hadis je. Dia pun bacalah hadis tu. Orang pun tanya, kenapa satu je? Dia kata Syu'bah tak apa suka sangat aku. Dia tak ceritalah cerita tu. Walaupun cerita ni ada pertikaian di kalangan para ulama. Okay. Cuma Abu Daud menerima riwayat daripada dia, menjadikan dia daripada rijalnya, maknanya perawinya. Okay. Kemudian Abdul Aziz, yakni Ibnu Muhammad, ini salah seorang daripada perawi kepada hadis ni, yang mana perawi yang telah dithiqahkan oleh Imam Malik. Perawi seterusnya Muhammad, yakni Ibni Amru. Okay. Satu benda yang kita kena tengok dalam matan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ni, Imam Abu Daud ni, ialah dia selalu guna perkataan yakni. Perkataan yakni tu ada. Kalau tengok sini,
dia sebut zakara lafzu ya'ni litawahhumi bi anna al-lafza ibnu Muhammadin min qawli ustazihi Abdullah bin Maslamah. Bila mana Abu Daud dia sebut yakni itu maksud dia nak terangkan. Dia nak terangkan bahawasanya itu penambahan pada dia. Sebab Muhammad ni ramai. Jadi dia sebut Muhammad sini siapa? Muhammad yang ambil daripada Abdul Aziz ni, Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad, seterusnya an Muhammad. Dia sebut yakni itu tujuan dia lah nak terangkan siapakah Muhammad itu. Itu bukan lafaz daripada perawi hadis. Lafaz tu ditambah oleh Imam Abu Daud sendiri. Tujuan dia lah untuk mengangkat waham, maknanya tak jelas siapakah Muhammad, sebab Muhammad bukan seorang. Kita kena tahu ramai tokoh yang nama Muhammad ni. Contoh Imam Al-Ghazali, nama asal dia apa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nanti tuan-tuan akan tengok hadis yang lepas pada ni lagi dahsyat, nama Musaddad dan Musarhad. Nanti kita akan baca. Hadis ni kita dah bincang minggu lepas. Cuma saya nak terang sikit dari segi sanad dia. Daripada Abi Salamah, daripada Mughirah bin Syu'bah. Jadi perawi daripada kalangan sahabat ni yang menjadi syahid untuk hadis ni ialah Mughirah bin Syu'bah. Kita tengok apa yang dia sebut kat sini. Dia kata Mughirah bin Syu'bah ni ialah bin Abi Amir bin Mas'ud bin Al-Mut'ib Al-Thaqafi, sahabi. Dia seorang sahabat daripada Bani Thaqif. Bani Thaqif ni daripada Taif. Aslama qabla umratil Hudaybiyah, memeluk Islam sebelum berlakunya perjanjian ataupun umrah Hudaybiyah, dan wafat pada tahun 50 Hijrah. Itu menariknya kitab Bazlul Majhud ni, dia terang satu persatu. Maka dia syarahkan matan hadis. Dia kata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi itu idza dhahabal madhhab kana idza dhahabal madhhab, sesungguhnya nabi itu bila mana nabi ingin pergi untuk membuang hajat. Maknahu idza dhahaba mawdi'udz dhihab wa huwa mawdi'un yataghawwatu fihi. Al madhhab sini maksudnya bukan madhhab macam dalam fiqh, dalam akidah ni. Tempat pergi maksud di sini lah tandas maksudnya. Maknanya nama lain bagi tandas selain daripada al-khala'. Al-khala' ni ialah nama bagi tandas lah. Ialah al-madhhab bila kita baca dalam hadis. Au dhahaba dhihaban khassan liqada'il hajah. Atau boleh jadi ianya satu tempat lapang tapi tempat tu khusus untuk orang buang hajat. Dia ada dua maksud lah. Maknanya satu, tempat buang hajat yang tertutup. Maknanya dia ada bilik, ada pintu. Yang kedua ialah tempat buang hajat yang jauh pada orang. Dia tak tertutup. Pinggir kota, ujung, jauh pada orang. Dan Nabi ni, kata Mughirah bin Syu'bah, bila mana Nabi nak pergi buang hajat, ab'ad, Nabi akan pergi jauh. Ai an a'yunin nas, iaitu daripada segala mata manusia tu tidak melihat Nabi. Fi dhihab hatta la yarahu ahad, sehingga tidak dilihat oleh satu orang pun. Kemudian yang disebutkan oleh As-Sahranfuri sini, Khalil bin Ahmad As-Sahranfuri, dia kata fadalla hadzal hadis wa amsaluhu, ni pada muka surat 167. Fadalla hadzal hadis wa amsaluhu ala anna al-adaba liman yuridu qada'il hajah an yataba'adu 'anil nas. Telah menunjukkan pada hadis ini dan perumpamaannya ataupun contohnya, sesungguhnya adab bagi orang yang ingin buang hajat ialah dia pergi jauh daripada manusia, hatta la yura syakhsahu, sehingga orang tak tahu dan tak nampak dia. Wala yusma'u sautu ma yakhruju minhu minar rih, dan orang tidak boleh mendengar apa-apa saja bunyi yang keluar daripada keadaan dia buang hajat. Antara yang dia sebut sini ar-rih, rih maksud dia kentut. Wa in kanat tasatturi yahsulu bil qurbi, walaupun ianya tertutup, ia tetap juga disebut sebagai dekat. Maknanya sini, walaupun bilik tu tertutup tapi dia dekat dengan kehadiran orang ramai, maka dia tak kena dengan hadis ni. Sebab poin bagi hadis ni jauh dan aman pada segala bunyi. Dia ada tempat tu jauh tapi bunyi kuat. Tandas jauh, orang tamu dengan rumah jauh, dapur duduk belakang, tapi orang masuk bilik air, orang boleh dengar. Tak kena dengan apa yang disebut sebagai adab ketika mana qada hajat. Maknanya nak buat tandas ni tidak semesti jauh saja.
Poin dia ialah jauh dan selamat daripada bunyi orang yang boleh mendengar keadaan perihal orang yang sedang buang hajat. Okey. Itu hadis yang pertama. Okey. Kemudian hadis yang kedua yang dah kita baca tadi. Hadis yang kedua ni riwayat dia Haddatsana qala haddatsana Musaddad bin Musarhad. Ini muka surat 167 lagi. Okey. Haddatsana Musaddad ibnu Musarhad. Okey. Musaddad bin Musarhad ni dia orang kata apa? Antara perawi hadis yang menarik sikit nama dia. Okey. Saya baca nama dia kepada tuan-tuan para pendengar. Okey. Musaddad ibni Musarhad bin Mujarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mu'arbil bin Mutarbil bin Arandil bin Sarandil bin Gharandil bin Masik bin Mustawrad al-Asadi al-Basri. Kok ada nak bagi nama anak ke cucu? Tengok nama dia dah macam bunyi syair Arab lah. Musaddad bin Musarhad bin Mujarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mu'arbil bin Mutarbil bin Arandil bin Sarandil bin Gharandil. Bunyi sedap. Okay. Bin Masik bin Mustawrad al-Asadi al-Basri. Maknanya dia orang Basrah daripada Bani Asad. Abul Hasan, nama dia, nama gelaran dia ialah Abul Hasan. Thiqatun, dia seorang yang thiqah, hafiz, seorang yang dalam kategori ulama hadis ni dia hafiz. Minal ashirah, daripada turutan yang ke-10 daripada perawi hadis. Mata sanatun, telah meninggal wafat pada tahun 227 Hijrah. Wa yuqal, dan juga disebut namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz. Okey, ini antara perawi dia lah. Dan kalau tengok Musaddad bin Musarhad ni memang antara rijal yang banyak Imam Abu Dawud ambil pada dia. Sebab dia ni ada 2 orang guru. Kita akan tengoklah nanti guru dia. Dan Imam Abu Dawud ni dia akan sebut Musaddad bin Musarhad ni ambil daripada guru dia yang mana. Sebab dia ada 2 guru. 2 guru tu kadang-kadang riwayat dia, sanad dia berbeza-beza. Okay. Kemudian akhbarana Isa bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Itu umum je. Kita terus kepada siapakah perawi terakhir dia daripada kalangan sahabat ni. Dia sebut an Abi Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadarrus bi fathil muthannah wa sukunid dal al-muhmalah. Okey. An Jabir, maknanya rawi terakhir ialah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni antara perawi yang dia terkenal dengan hadis sifatul hajjin Nabi, iaitu berkenaan dengan perjalanan haji Nabi. Okay. Kata Al-Imam Abu Dawud yang riwayatkan hadis ni, dia kata, Jabir kata, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi, kana idza aradal baras, bila mana Nabi ni ingin buang hajat. Okay. Al-baras tu maksudnya bil fathi, disebut dengan baris atas, ismun li fada'in wasi', nama bagi tempat yang luas ataupun kawasan yang luas. Wa khatta al-Khattabiyul al-kasrah, dan Al-Khattabi telah meriwayatkan hadis ini dengan salah, iaitu dengan dia baris bawah, iaitu al-biraz, li'annahu mubarazatun fil harb, sebab perkataan al-biraz maksudnya ialah orang yang jelas dalam peperangan, maknanya orang yang nak pergi perang. Beza al-baras dengan al-biraz. Al-baras maksud dia orang nak pergi buang hajat, nak buang air besar, itu baras dalam bahasa Arab. Al-biraz orang yang berani ke depan waktu dia pergi perang. Beza baris saja. Wa qala al-Jauhari, sebelum ni kita dah sebut dalam kitab Talbis Iblis, sebahagian ulama yang melakukan tashif dalam periwayatan hadis. Tashif ni maksudnya silap baris, iaitu hadis berkenaan larangan membuat halaqah. Larangan membuat halaqah ketika mana nak salat Jumaat. Ada sebahagian yang riwayat larangan, dia faham, dia riwayat nahan nabiyyu anil hilaqi, Nabi melarang daripada membuat halaqah ketika mana nak salat Jumaat. Tapi dia riwayat nahan nabiyyu anil halqi qabla salatil Jumaah, Nabi melarang kita ni bercukur sebelum salat Jumaat. Dan ada yang beramal dengan hadis itu hampir 20 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Beza baris al-halqi dengan al-hilaqi, yang ni al-baraz dengan al-biraz.
Jadi ini antara bab yang ditekan oleh para ulama hadis. Sebab tu As-Sahranfuri ni dia sebut khata al-Khattabi al-kasrah. Imam Khattabi yang riwayat hadis ni dia tersilap riwayat dengan baris bawah. Jadi dia akan membawa perkataan yang lain, pemahaman yang lain. Okey. Kata Jabir, kana idza arada al-baraz, Nabi ni bila mana ingin buang air besar, intalaqa, maka Nabi akan pergi. Intalaqa ni maksudnya pergi ke mana? Fis sahara, di padang pasir yang luas. Wa taba'ada 'anil nas, dan Nabi akan pergi jauh daripada manusia kebanyakan. Hatta la yarahu ahad, sehingga tidak dilihat oleh mana-mana orang, salah seorang di antara mereka. Wa hadza idza kana sallallahu alaihi wasallam fis safari wa fis sahra wa qabla bina'il kunuf fil buyut. Ini yang disebutkan oleh As-Sahranfuri. Keadaan ni ialah keadaan bila mana Nabi nak buang air besar dalam permusafiran. Hadis yang pertama, buang air besar dalam keadaan hadir, maknanya tak pergi mana-mana, duduk rumah, tak ada apa kesibukan. Nabi akan buang air besar dalam keadaan Nabi cari sama ada tempat tu, kalau dia tak jauh pun dia tertutup dan dia aman daripada bunyi-bunyi yang tak sepatutnya. Itu yang pertama. Okay, maknanya kita duduk di rumah, kita kena buat macam tu lah. Maknanya kita kena jaga adab tu. Dan bila mana bermusafir pun, Nabi suka cari tandas yang tempat buang hajat yang paling jauh, maknanya jauh pada orang. Macam kita musafir hari ni mudah sebab ada RNR. Tapi musafir di negara Arab, hatta zaman sekarang ni pun, walaupun dia ada RNR dia tu taklah membantu macam RNR kita di Malaysia ni. Macam orang yang ada pengalaman, macam saya pernah pergi umrah daripada Jordan ke Madinah ni, naik bas, ada setengah-setengah keadaan tu bila mana ada orang yang tak tahan, dia akan berhenti di padang pasir. Poin dia berhenti padang pasir pun jangan buang air besar lah, keadaan orang dalam bas boleh tengok dia. Maknanya dia kena cari tempat yang jauh. Sebab padang pasir ni dia luas, dia tak ada tempat tertutup. Maknanya dia kena ada buat satu tutupan supaya orang tak nampak apa aktiviti yang sedang dilakukan. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya itu ialah adab. Musafir pun kena jaga. Hatta kita hari ni kita pergi ke RNR, waktu kita guna tandas, kita tahu RNR ni ramai orang. Okay. Elakkan keluar bunyi bau yang tak sepatutnya. Walaupun tandas RNR ni banyak. RNR Utara Selatan ke, Lebuh Raya Pantai Timur ke, dia banyak tandas. Tapi elakkan keluarkan benda-benda yang tak sepatutnya. Sama juga dengan orang yang bermusafir dengan menggunakan kapal terbang. Okay. Jadi dia kena jaga benda-benda seperti ini. Sebab ia berkait dengan adab al-muasyirah, adab kehidupan bermasyarakat. Okay. Wa amma idza kana fil Imran fa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqdi hajatahu fil bait. Adapun Nabi, sebahagian riwayat mengatakan Nabi ni pun ada buang air dalam rumah. Okay. Hadis ni bukan kata dalil kena buat tempat paling jauh dalam rumah, tapi poin dia ialah bila mana kita buang air, kita tidak menyebabkan orang terganggu dengan bau atau bunyi dan tak mahu orang nampak waktu kita buang hajat tu. Sebab ada orang bau tak ada, bunyi tak ada, tapi nampak. Ada keadaan ni setengah-setengah negara lah. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube banyak. Ada satu orang Malaysia, dia ni backpacker punya orang. Dia buat satu video dia tandas yang paling teruk sepanjang yang dia pernah bermusafir. Dia menjelajah banyak tempat lah. Dia sebut tandas di China ni tidak ada pintu apa-apa semua, dan dia punya tutupan pun tak sempurna. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya dia ada keadaan dia tak bunyi, tak bau, tapi orang tengok ia benda yang menjijikkan. Sebab tu para ulama bahas. Hadis ni menjadi perbahasan para ulama pada bab lain, iaitu adakah buangan Nabi ni, air kencing Nabi dan juga najis Nabi ni, ianya kotor ataupun najis lah. Okay. Jawapannya sebahagian besar para ulama sebut, jumhur para ulama mengatakan najis Nabi ialah najis, air kencing Nabi pun ialah air kencing. Walaupun air kencing Nabi dan najis Nabi ni dia tidak seteruk air kencing orang lain ataupun najis orang lain.
Walaupun ada riwayat yang mensabitkan ada sebahagian para sahabat yang meminum air kencing Nabi. Sebab ada riwayat satu orang sahabat tu diminta oleh Nabi untuk buang air kencing. Nabi letakkan satu bekas di bawah tempat tidur Nabi. Bekas tu ialah tujuan dia untuk Nabi buang air kecil pada waktu malam, dan Nabi simpan dalam tu, esok dia akan buang tempat lain. Okay. Jadi ada seorang sahabat ni, dia masuk dan dia tengok bawah tempat tidur Nabi tu ada air. Dan dia ambil, dia minum. Sebab apa dia minum? Para ulama sebut sebab tidak ada bau macam air kencing orang lain. Dia minum. Lalu Nabi tanya, kenapa bekas ni kosong? Pergi mana air ni? Dia diam. Lalu dia bagi tahu, aku minum. Nabi kata, kamu minum, perut kamu tak akan kena sakit. Tapi dia bukan benda yang Nabi promote orang. Tuan-tuan faham tak? Maknanya bukanlah Nabi nak kencing, Nabi nak berak je, Nabi panggil orang. Okay, mari, siapa nak ambil ni? Tak. Nabi tak kempen lagu tu. Okay. Sama juga dengan darah bekam. Darah bekam Nabi ni dikumpul-kumpulkan, Nabi suruh sahabat buang. Ada seorang sahabat tu dia ambil darah bekam Nabi, dia minum semua sekali. Nabi tanya dia, kamu buang kat mana? Dia kata, aku telah buang di tempat yang tidak ada orang boleh cari. Dia tahu dah jawapan Nabi tu, jawapan dia tu, Nabi kata, kamu buang mana? Aku buang dalam perut aku. Ni aku minum. Nabi kata, darah yang bercampur dengan darah aku, darah mana-mana orang yang bercampur dengan darah aku tidak akan disentuh oleh api neraka. Kelebihan memang ada, tapi dari segi adab Nabi tetap juga buat. Walaupun ada sebahagian kecil para ulama kata fudala'un Nabi, fudala' ni maksudnya lah hasil buangan Nabi, perkumuhan Nabi, peluh ke, air kencing ke, air liur ke, hingus ke, apa semua. Tapi dalam erti kata itu ialah benda-benda yang keluar pada badan manusia dari diri Nabi. Ada sebahagian kecil kata ia tidak najis, tapi jumhur kata ia najis. Jumhur kata ia najis. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia tunjukkan dia nak jauhkan orang daripada benda tu. Walaupun para ulama bersepakat tentang najis Nabi, air kencing Nabi dia tak sama macam orang lain. Maknanya dia ada unsur keberkatan yang turun pada diri Nabi itu sendiri. Tidak dinafikan air kencing Nabi, darah Nabi, apa-apa semua ni ialah benda-benda yang suci, dibenarkan kepada kita untuk bertabarruk. In kana sahihan, sekiranya ianya benar. Sekiranya ianya benar. Jadi benda-benda seperti ini berlaku secara umum, dia tak berlaku secara orang kata apa, dia jadi obses para sahabat pada benda tu. Para sahabat tak cari, cuma kebetulan dia orang akan ambil. Okay. Tapi para ulama kata sebenarnya bertabarruk dengan benda-benda Nabi ni ialah tidak kita bertabarruk pada benda-benda yang disebut sebagai fudala' ni. Fudala' ni ialah hasil perkumuhan badan manusia. Tapi yang bertabaruk dengan Nabi ni ialah dari segi pakaiannya, seliparnya, benda tu boleh. Sebab dalil dia tidak ada para sahabat yang menyimpan najis Nabi ke, tak ada. Atau peluh Nabi ke, tak ada. Sebab tu ada dakwaan yang tahun lepas ada satu tempat di Malaysia ni boleh bawa datang peluh Nabi. Ajaib kan? Kita tak pasti tu Nabi Muhammad ke Nabi mana. Nabi Kahar ke. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya benda tu ialah benda yang orang kata apa, tidak menjadi obses. Saya tak ada lah kata sampai benda tu haram totally, sebab memang ada sahabat yang ambil berkat dengan benda tu. Tapi pembuktian, dan bila mana pembuktian dah dibuat, masih ada lagi orang-orang yang tak faham, dia masih lagi nak bersangka baik, tapi hakikatnya benda tu telah disebut oleh pihak yang menjaga asar Nabi ni. Yang mana kita tahu asar Nabi ni tak banyak. Dia tak banyak. Kalau cincin Nabi dah hilang zaman Uthman, banyak benda dah. Benda-benda seperti ni ialah benda-benda yang tidak terlalu menjadi keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat ialah apa yang Nabi sebut dan apa yang Nabi buat. Itulah yang mereka ambil daripada peninggalan Nabi. Cuma para ulama bahas najis Nabi, tapi dia tak sebut nama najis, dia panggil fudala, lebihan daripada badan Nabi. Itu bab daripada adab yang disebutkan oleh para ulama. Maknanya ada sebahagian kata ia betul najis, ada sebahagian kata ia tidak najis, tapi Nabi buat tu tujuannya ialah untuk mencontohkan kepada umat dia bila mana nak menguruskan benda-benda yang menjijikkan ni ialah dengan adab yang sangat-sangat tinggi. Okey.
Itu bab yang pertama, hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua. Kita pergi kepada hadis yang ketiga, bab yang kedua. Babur rajuli yatabawwa'u li baulihi. Okey. Bab seorang lelaki itu bila mana dia ingin kencing, maka dia cari tempat yang elok. Kita tengok apa yang disebut sini pada bab perbahasan bab ni. Qala fil qamus bawwa'ahu manzilan wa fihi anzalahu ka'aba'ah. Wal makanu hallahu wa aqama ka'aba'i bihi wa tabawwa'a. Maknanya bab bila mana satu orang tu dia nak kencing, dia buat satu tempat khusus. Dia tak pergi jauh. Wal muba'ah yakni al manzil. Maknanya rumah, manzil ni maksudnya tempat yang tertutup, ada atap, ada pintu apa semua. Okey. Maknanya bab yang kedua ni ialah bab satu orang bila mana nak buang air kecil ataupun kencing, dia kena buat tempat khusus dalam rumah dia. Dia tak boleh kencing merata apa semua, tak boleh. Dia kena ada tandas sini. Wa hakadha fi ghairihi, dan itulah seperti mana yang disebutkan pada tempat yang lain. Wa ma'nahu yattakhidha wa yatlubu li baulihi makanan layyinan sahlan munhadiran. Okey, iaitu mengambil satu tempat yang lembut, yang tidak memberi apa-apa kesan, yang boleh dan senang dibersihkan. Kaila yarji'ul baul ilaihi wa la yatatayaru rashashahu alaihi, supaya air kencing bila mana kita kencing dalam tandas tu, air kencing tidak terkesan terlalu lama. Maknanya tidak ada orang yang guna lepas tu bau yang kuat sangat. Maknanya saliran yang selamat, tidak bertakung lama, tidak menyebabkan air yang syak antara mutanajis ataupun air mutlak ni bertakung terlalu lama. Itu ialah yang nak dibahaskan pada bab yang kedua ni, iaitu bab bila mana nak buat tandas. Perhatikan tandas tu supaya salirannya ialah saluran yang boleh membersihkan diri ataupun boleh menjauhkan kita daripada kesan-kesan najis tu. Okay. Kita tengok hadis dia. Qala haddathana Musa bin Ismail. Qala akhbarana Hammad. Hammad qala akhbarana Abu Tayyah. Qala haddathani shaykhun qala lamma qadima Abdullah bin Abbas al-Basrah fakana yuhaddithu an Abi Musa. Fakataba Abdullah إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. Ini bab yang kedua ni cuma ada satu hadis dia. Okey. Kita tengok apa yang disebutkan daripada matan, daripada sanad hadis tu. Okey. Sanad hadis dia kata haddatsana Musa bin Ismail. Ni pada perbahasan muka surat 170. Haddatsana Musa bin Ismail al-Manqari bi kasril mim, al-Manqiri bi kasril min al-Minqari wa sukunin nun wa fathil qaf al-Minqari At-Tabuzaki Al-Basri Al-Hafiz Al-Hujjah Ahadul A'lam. Wa qala Ibnu Kharrash takallama an-nasu fihi wa huwa saduq. Ini perbahasan dari segi yang kata apa, dari segi rijal sanad. Kita ambil yang last sekali lah. Haddathani lamma qadima Abdullah bin Abbas. Okey. Ai bin Abdul Muttalib bin Hashim. Maknanya perawi hadis ni ialah Abdullah bin Abbas, Abul Abbas Ibn Ammi Rasulillah. Ini perawi hadis ni ialah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummuhu Ummul Fadl Lubabah bintil Harith Al-Hilaliyah. Kitab ni dia clear, dia sebut perawi tu apa yang berkait dengan perawi tu. Wulida qabla al-hijrah bi thalath. Dilahirkan sebelum berlakunya hijrah ke Madinah selama lebih kurang 3 tahun. Wa Banu Hashim, dia ni daripada kalangan Bani Hashim. Bisya'bi hina hasrat Quraisy Bani Hashim. Wa annahu kana lahu 'inda wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 sanah. Abdullah bin Abbas ni ketika mana Nabi wafat, umur dia sekitar 13 tahun. Wa dzakara khalifatu anna Aliyan wallahu al-Basrah. Disebutkan pada zaman Ali bin Abi Talib jadikan dia gubernur di Basrah. Falam yazal Ibn Abbas ala al-Basrah hatta qatla Ali. Maka Abdullah bin Abbas ni kekal menjadi gubernur di Basrah sehinggalah berlakunya pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Talib. Mata bi Taif
wafat di Taif, dikebumikan di Taif pada tahun 68 Hijrah. Ini cerita tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni salah seorang daripada yang Nabi gelarkan sebagai turjumanil Quran. Orang yang paling pandai boleh tafsirkan Quran. Dia ni menjadi gubernur di Basrah pada zaman Ali bin Abi Talib. Cuma last lepas daripada Ali bin Abi Talib meninggal, wafat, dia pun balik semula ke Taif. Dia mengajar Quran di Taif. Sebab tu kita tengok hari ni Taif, situlah kubur Abdullah bin Abbas. Dan memang ada masjid nama Abdullah bin Abbas. Antara tokoh Nusantara yang orang kata apa, meninggal di Taif ni ialah penulis kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud Fatani. Dia dikebumikan, ditanam di Taif. Tapi sebahagian orang kata dia dikebumikan dekat dengan kubur Abdullah bin Abbas. Tapi dia bukanlah exactly dekat, makna sebelah menyebelah. Dekat ni maknanya satu tanah ataupun satu kawasan lah. Itu maksud dia. Sebab kawan ni tahun berapa, yang ni tahun berapa. Mustahil orang nak cadang siap-siap dah tepi kubur kawan tu. Yang ni jangan bagi tanam, yang ni nak akan datang satu orang petani mana akan mati nak tanam sini. Tak, dia tak berlaku lah benda tu. Cuma daripada secara random gitu lah. Okey. Fakana yuhaddits. Kata Abdullah bin Abbas, fakana yuhadditsu an Abi Musa. Apa maksud dia? Qala asy-syarih Ali bin Sulaiman fi darajatil mirqat as-su'ud wa ismuhu ad-damir asy-sya'n. إذ برواية البيهقي سمع أهل البصرة يحدثون عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بموجة بل الصواب أن اسم كان ضمير راجع إلى عبد الله بن عباس أي كان ابن عباس يحدث ببناء المفعول بأحاديث يحدثونه أهل البصرة عن أبي موسى. Jadi Abdullah bin Abbas dia telah bercakap dengan satu orang sahabat Nabi juga yang bernama Abu Musa. Wa zahir anna Aba Musa al-Ash'ari. Yang zahirnya ialah dia ini ialah Abu Musa al-Ash'ari. Lam yakun fi dhaka al-waqt mawjudan fil Basrah. Falamma jaa al-Basrah Ibn Abbas waliyan 'alayha ja'ala ashabi Abi Musa radhiyallahu anhu yuhaddithunahu bihaditsin talaqqawha minhu. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ni dia banyak ambil hadis daripada Abdullah bin Abbas. Dia kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis ni, dia kadang-kadang dia datang kalimah yuhaddits. Kadang-kadang dia datang kalimah akhbarana. Dia ada beza antara haddatsana ataupun akhbarana. Walaupun benda ni untuk ulama hadis manhaj mutaqaddimin yang awal, dia orang tak bezakan. Mutaqaddimin ni maksudnya yang awal. Maknanya zaman Imam Bukhari, Muslim, dan lebih awal lagi iaitu Imam Ahmad, Imam Malik, tidak ada isu guna lafaz apa. Tapi bila mana dah masuk zaman Imam Muslim, Imam Tirmizi, lepas pada tu Imam Abu Daud, An-Nasai, apa semua ni, mereka buat beza. Sebab tu orang yang belajar hadis dia boleh cam cara riwayat hadis tu daripada kalimah perawi tu bila mana dia nak baca hadis tu. Contoh dia kata akhbarana. Akhbarana maksudnya telah mengkhabarkan kepada kami. Akhbarana ni maksud dia apa? Akhbarana ni ialah cara anak murid dia baca hadis, guru tu dengar, salah dia tegur. Itu. Adapun haddatsana ni ialah guru yang baca, anak murid yang dengar dan dia tulis. Antara haddatsana dengan akhbarana, para ulama sebut haddatsana lebih tinggi lagi sebab mari pada mulut guru tu. Mari pada mulut guru tu. Jadi kata Abdullah bin Abbas ni, kata perawi ni, dia kata fakana yuhadditsu an Abi Musa. Abdullah bin Abbas ni telah menyampaikan hadis kepada Abu Musa al-Ash'ari. Fakataba Abdullah ila Abi Musa yas'aluhu an asya'. Lalu telah menulis Abdullah bin Abbas kepada Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepadanya tentang beberapa perkara. Ai an ba'dil ahadits allati haddathahu ahlu Basrah an Abi Musa. Iaitu berkenaan dengan beberapa hadis yang telah diterima daripada ahlu Basrah oleh Abu Musa al-Ash'ari. Fahadha yadullu ala anna Aba Musa lam yakun simatun walau kana fil Basrah lamma ihtaja Ibn Abbas ila al-kitabah. Maknanya nak tunjuk pada kita bahawasanya Abdullah bin Abbas ni dia nak reconfirm balik apa hadis ataupun apa yang didengar daripada Abu Musa
daripada orang Basrah tu sendiri. Fakataba ilaihi Abi Musa, lalu ditulislah Abu Musa, lalu menulislah Abu Musa, anni kuntu ma'a Rasulillah, kata Abu Musa, sesungguhnya aku pada suatu hari bersama dengan Rasulullah. Okay. Fa arada an yabul, maka Nabi ni dia nak kencing. Fa ata damithan, maka Nabi pun datang satu tempat, nama dia disebut istilah sini ialah damithan. Damithan ni kalau tengok dia sebut sini, kakatifun ala ma huwa ashar, mahallan layyinan sahlan li alla yartaddu alaihi rasyashatil baul. Nabi akan pergi ke satu tempat, tempat tu dia ada tanah yang jenis pasir, yang bila mana air kencing jatuh dia tak percik balik kepada kaki orang. Maknanya dia pergi tempat pasir yang lembut tu. Okay, maknanya dia akan automatik serak tu. Tidak berlaku percikan. Okay. Fa arada an yabul fa ata damithan fi asli jidar. Fi asli jidar. La'allahu jidarun 'adiyun la yumlikuhu ahad. Maknanya Nabi pergi ke satu tempat, kawasan tu ada pasir yang lembut yang menyebabkan air kencing tu akan serak tu. Dan lepas pada tu Nabi menghadap ke dinding. Dan dinding itu kata para ulama sini, dia kata dinding biasa yang tidak menjadi milik mana-mana orang. Idh yadurrul baul bi aslil bina. Yang mana dinding itu tidak jadi masalah pun kalau pergi kencing situ, sebab bukan hak milik orang. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yaf'aluhu bi mulki ahadin illa bi izni. Nabi tak akan buat satu benda yang milik orang, Nabi buat dulu, melainkan Nabi minta izin. Okay. Maknanya daripada hadis ni, saya tak nak bahas tentang perawi tu sangat, sebab kita nak faham tentang apa maksud hadis ni. Nabi bila mana Nabi nak pergi kencing, Nabi cari tempat yang bukan keras, sehingga air kencing tu bila mana jatuh kat tempat tu dia percik balik, menyebabkan berlaku orang kata apa, syak, kena ataupun tak pakaian kita ataupun anggota badan kita. Nabi pergi dekat tempat yang lembut supaya air kencing tu menyerak terus. Okay. Dan Nabi kencing di tempat yang tertutup. Dan Nabi dalam hadis ni kata fi asli jidar, di satu dinding. Dinding tu pula bukan milik orang. Dinding tu adalah dinding umum, maknanya dinding yang milik awam, yang tidak menjadi masalah untuk kencing di situ. Okay. Nak tunjuk pada kita apa sini? Nak kencing di kawasan permusafiran, kawasan umum ni tak ada masalah nak kencing, tapi jangan kencing di pagar rumah orang. Maksud dia. Okay, itu maksud dia. Kadang-kadang dia tengok, oh pasir banyak ah. Pagar rumah orang tak siap lagi kan. Sebahagian orang rumah pasir mah banyak melonggok. Okay. Kita berkata, saya nak beramal dengan sunnah ni, saya nak kencing betul-betul atas pasir tu. Kawan tu baru sampai 2 lori pasir sungai apa semua bercampur dengan air kencing. Tak boleh tak buat. Tidak boleh dibuat di rumah orang dekat kawasan pembinaan tak aci. Sebab pasir banyak tempat kita ni lah kawasan macam tu lah. Okey. Au qa'ada qariban min haitsu la yusibuhul baul. Atau sebahagian riwayat kata Nabi ni macam duduk sikit supaya tidak terkena air kencing. Nabi duduk sikit. Okey, jadi maksud dia sini ialah tidak dijelaskan sini Nabi ni dia duduk ke dia berdiri. Macam kita dah sebut sebelum ni, Imam Abu Dawud memang dia follow rapat mazhab Hambali yang mengatakan kencing berdiri tidak ada masalah. Kita beri laluan azan dulu.
Okay, kita perhabiskan hadis ni saja, kita sambung balik. Kata Abu Musa al-Ash'ari, inni kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama dengan Rasulullah pada satu hari, fa arada an yabula fa ata damithan. Bila mana Nabi SAW ingin kencing, maka Nabi pergi ke tempat pasir yang menyerap, damithan, fi asli jidar, di satu dinding, yang mana dinding itu dinding awam. Fabala, maka Nabi pun kencing. Dalam riwayat yang lain kata, Nabi sebut kepada sahabat-sahabat ni, idza arada ahadukum an yabula, bila mana salah seorang di antara kamu ingin kencing, falyartad li baulihi mawdi'an, maka carilah tempat yang elok untuk kamu kencing. Maksudnya tempat yang betul, tempat yang tidak menyebabkan berlakunya percikan dan juga tidak menyebabkan ada gangguan hak milik awam ataupun hak milik orang situ. Okay. Jadi itu maksud daripada hadis. Okay. Jadi 3 hadis yang dah kita bincang hari ini, iaitu hadis tentang buang air besar ni dan juga buang air kecil ni ataupun qada hajat ni, ialah berkaitan dengan macam mana adab. Banyak benda yang kita boleh tengok daripada 3 hadis ni, iaitu yang pertama, benda yang menjijikkan, elakkan kita tunjuk di depan awam. Benda tu, benda yang menjijikkan, maknanya orang buang hajat ke apa-apa semua ni, ialah satu bab yang rendah akhlak bila mana manusia dia boleh tunjuk benda tu. Dan elakkan daripada dipandang orang, maknanya ini ialah bab daripada malu yang dituntut dalam agama kita. Okay. Kemudian kata, apa yang dah kita tengok dalam hadis ni ialah berkenaan dengan macam mana satu orang tu dia nak buang hajat, dia kena pergi jauh pada orang. Jauh pada orang tu ialah simbolik sahaja, bukan makna jauh secara literalnya, tapi jauh sini maksudnya ialah tidak mengganggu pandangan orang, tidak mengganggu bau hidung orang apa-apa semua, dan tidak mengganggu ketenteraman awam ketika mana dia nak buang air kecil tu apa semua. Okay. Ataupun buang hajat lah secara umumnya. Okay. Kemudian yang kedua, bab yang kedua ni ialah bab bila mana nak buang air kecil ni, cari tandas yang elok, tempat yang elok. Dengan zaman kita ni, kita nak relate macam mana, ialah bab macam mana satu orang tu dia nak kencing, dia kena tengok tempat dia kencing. Sebab tu tandas ni lah satu benda yang perlambangan kepada orang tu sendiri, cara dia. Maksudnya kalau dia particular pada isu ni, menunjukkan dia tu orang yang sangat menjaga kebersihan. Okay. Dia sangat menjaga kebersihan. Okay. Jadi benda tu perlu difikir untuk mengelakkan, orang kata apa, syak. Sebab tu orang selalu tanya, terutama orang yang was-was, kalau dia kencing, dia tak pasti air kencing dia tu percik ataupun tidak pada pakaian dia ataupun tubuh badan dia. Okay. Benda kita nak jawab golongan macam ni, pertama, hai'ah, cara dia kencing tu. Macam mana cara dia kencing? Macam mana yang boleh menyebabkan dia terfikir benda tu menyebabkan dia rasa was-was? Okay. Mungkin cara dia kencing tu, dia tak duduk, dia berdiri. Dia tahu dah berdiri boleh menyebabkan terpercik, dan dia tahu pula dia ni ada penyakit was-was yang luar biasa. Sekali ambil air semayang, kalau tak rasmi semua kepala paik masjid tu, tak siap ambil air semayang. Dia ada orang penyakit tu, saya pernah tengok. Dia mula daripada round pertama, yang paling ujung dia ambil. Maknanya kan ada setengah masjid, dia tempat ambil wuduk tu yang ada kursi yang boleh duduk. Okay. Dia test yang ni, lepas tu yang ni, habis. Sampai yang ujung, tak selesai. Okay. Tanya sebab apa? Saya was-was sebab saya kecil tadi, kena atau tidak? Okay. Problem, dia menjemput was-was dia. Dia dah tahu, sebab sebahagian orang ni dia rasa macam leceh lah nak kena duduk apa semuanya. Sebab duduk, walaupun benda ni agak censored sikit, tapi saya kena sebut juga, dia antara benda duduk ni nak kena buang seluar lah apa-apa semua. Okay. Jadi benda tu leceh. Okay. Sebab tu tandas ni dia banyak bab nak kena bahas. Okay. Sebab apa orang pilih nak kencing berdiri, orang tak nak kencing duduk? Orang rasa macam leceh sebab bukan dia tak nak buang seluar, dia tengok keadaan lantai tandas tu tidak membantu untuk dia buang seluar. Sebab dia rasa buang kan takut jatuh atas ni, tandas pula wet ataupun lembab macam tu. Okay. Inilah bab. Sebab tu kalau tengok kita belajar daripada tamadun barat ataupun orang di timur apa semua, mereka pentingkan tandas dalam keadaan kering apa semua ni. Sebab itu ialah benda yang membantu.
Benda yang membantu. Walaupun kita rasa macam dia orang ni orang kafir, tak berapa tu sangat. Hatta kalau tengok di negara Eropah, walaupun dia orang tidak ada label tandas lelaki, tandas perempuan, tapi sebahagian daripada tandas mereka ni tandas yang bersih. Walaupun tandas tu berlaku percampuran, yang tu kita tak setujulah. Tapi beza tempat kita ni, walaupun ada tandas, ada 3 tandas. Laki, perempuan dan OKU. Bukan yang satu lagi tu. Okay. Maknanya yang OKU pun ada. Okay. Ada sebahagian orang dia selesa tandas OKU. Sebab apa? Tandas OKU luas walaupun dia bukan OKU. Sebab dia tengok tandas OKU dengan tandas yang tak OKU, dia pun confuse yang mana satu OKU. Sebab tandas yang tak OKU lagi kotor pada tandas yang OKU. Walaupun OKU tu kurang upaya, yang ni lebih upaya. Boleh bersih pun, tapi tak bersih. Sebab benda-benda tu yang menyebabkan dia jadi tak boleh. Itu antara benda yang mengundang, kata apa, mengundang was-was bahagian orang. Okay. Jadi kita kena tutup pintu tu. Kalau kita rasa kencing berdiri menyebabkan berlakunya percikan, maka elakkanlah kita kencing dengan cara tu. Walaupun ada mazhab kata kencing berdiri ni okey, walaupun benda tu masih lagi dikira sebagai perbahasan yang diraikan. Okay. Tapi elakkan, kalau kita rasa macam benda tu boleh menyebabkan kita rasa was-was, maka tutup pintu tu. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok lah. Bagi orang-orang yang was-was ni, dia kena tutup pintu tu. Dia tak perlu fikir, tapi dia kena tengok macam mana kebersihan. Sebab tu tandas ini dia kena bersih, sebab dia mengganggu banyak, mengganggu sah dan batalnya ibadah orang tu. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai 3 hadis. Saya pun nak berpada situ ya. Ada beberapa soalan. Ada orang tanya dalam live pun, ada orang tanya air kencing bayi yang masih lagi menyusu. Yang ni memang clear berdasarkan hadis Nabi, ketika mana Nabi kata apa, dukung anak Umamah kalau saya tak silap. Nabi dukung, tiba-tiba budak tu dia kencing. Anak tu dia kencing kena atas jubah Nabi. Okay, maka Nabi pun ambil air dan Nabi percikkan sahaja. Sebab budak tu hanya minum susu. Dia tak makan benda lain. Lepas tu ada pula orang tanya, sebab zaman Nabi tak berlaku. Zaman Nabi confirm dah minum susu ibu, susu orang. Okay. Yang ni kalau bayi tu minum susu formula, macam mana? Dia adalah sedikit perbahasan yang technically ada para ulama kata, kalaulah kontemporari lah yang sebut, kalau bayi tu dia minum susu formula ni susu lembu lah, okay, maka dia punya najis dia dah jadi najis yang mutawassitah. Ada perbahasan. Okay. Tapi Qaradawi dalam isu ni dia pegang kepada mukhaffafah. Sebab dia masih lagi stay kategori susu. Kategori susu. Maknanya dia daripada jenis susu. Perbahasan. Okay. Satu lagi kau tengok, kencing bayi ni yang orang kata apa, yang masih lagi menyusu ni, dia tidak ada bau yang ketara sangat. Tak ada bau yang ketara sangat. Okay. Sebab tu antara hikmah para ulama sebut Nabi suruh percikkan saja tu, hanya nak bagi hilang kesan air tu, supaya air mutlak menguasai kesan air kencing tu. Dari segi bau tak ada. Yang mutawassitah ni sebab apa dia macam rumit sikit? Sebab dia nak bagi hilang bau, rasa apa semua tu. Jadi kalau budak tu dia minum susu formula, dia tukar kadang-kadang susu ibu dia, susu formula dia, bagi saya dia masih lagi dalam hukum mukhaffafah dan dia percikkan sahaja. Okey. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, kalau kencing di tengah bendang. Ni soalan utara lah, kalau kencing tengah bendang. Kalau soalan Pantai Timur mungkin kencing ladang kelapa sawit je. Okay. Lepas tu dia nak basuh dengan air bendang yang mengandungi racun siput gondang. Boleh ataupun tidak dia tangguh untuk basuh di rumahnya. Okey. Dia basuh dengan air bendang tu problem pada dia lah. Ada jangkitan apa semua. Okey. Dia boleh tangguh basuh, tak ada masalah untuk dia tangguh basuh tu. Okey. Tapi dia kena jagalah apa pakaian yang dia pakai tu. Pakaian yang dia pakai tu seeloknya semua sekali lah kena basuh, sebab berkemungkinan benda tu menanggung ataupun ada kesan rasyashatil baul. Okey. Jadi ini antara bab yang kita kena jagalah. Kita nak tangguh basuh tak apa. Tapi yang pastinya kita boleh beristinja. Maknanya tak guna air. Kita guna kaedah sapuan. Sebaik-baiknya istinja ni dia segerakan.
dia segerakan. Sebab tu orang-orang yang berhadas ni, Nabi lebih suka orang tu bila mana berhadas dia segerakan dia selesai pada hadas dia. Sebab tu kalau tengok orang yang kata apa, orang yang dah kahwin, dia bersetubuh apa semua, walaupun ada riwayat Nabi ni dia tak mandi wajib terus, tapi Nabi ambil juga wudu. Tak mandi wajib, ambil wudu. Sebab apa ambil wudu tu tidak menyebabkan kita boleh solat apa semua. So, kita masih lagi stay dalam hadas besar. Tapi nak sebut pada kita kebersediaan untuk cepat bersuci tu ada. Okay, tapi yang afdalnya lah bila mana selesai terus mandi ya. Itu yang afdalnya. Maknanya elakkan untuk orang tu berlengah daripada mengangkat hadas tu. Maknanya kalau keadaan macam ni air racun apa semua ni jadi satu masalah lah pula. Okey. Jadi dia boleh tangguh tapi jangan tangguh terlampau lama sangatlah. Maknanya buat kerja bendang petang, pagi, basuh maghrib lagi basuh. Basuh lepas sampai rumah tu basuh lah. Basuh dekat tangga rumah tapi jangan buka seluar depan tu lah. Okey. Cuma dia kena jagalah dia punya adab-adab tu. Okey. Jadi kita berpada situ lah untuk malam ni. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.